Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nur Akilah Husna binti Yahaya, PISMP BMSK 1, ambilan Jun 2019. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan aktiviti keyakinan di air dan kayak. Baiklah, bagi tujuan untuk aktiviti keyakinan di air, yang pertama untuk meningkatkan keyakinan diri kumpulan sasaran ketika berada di dalam air. Yang kedua, memberi kefahaman akan pengurusan risiko apabila terpaksa berhadapan dengan situasi air. Seterusnya, mendedahkan kepada kumpulan sasaran mengenai teknik menyelamat di air jika berlaku kecemasan ketika berekreasi atau di lapangan kelak. Membangun kemahiran akuatik asas tanpa bantuan jurulatih dan orang sekeliling. Baiklah, seterusnya merupakan peralatan bagi aktiviti keyakinan di air. Yang pertama, jaket keselamatan. Yang kedua, pakaian renang dan bersesuaian. Dan yang ketiga, pelampung. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada teknik apungan di air. Yang pertama, backstar fluid. Salah satu teknik asas apungan ialah backstar fluid. Teknik ini merupakan teknik apungan yang mana badan akan melentang di atas permukaan air, kaki dibuka membentuk V dan tangan didepar membentuk T untuk membentuk bintang. Kedudukan badan adalah selari dengan permukaan air. Muka memandang ke langit atas, perut diangkat ke atas, tenangkan fikiran dan kawal pernafasan. Tidak ada pergerakan pada ketika ini. Yang kedua ialah teknik apungan cendawan. Teknik apungan cendawan ialah teknik apungan yang amat mudah. Kaedah ini melakukan ialah kaki dibengkokkan dan tangan memeluk kaki. Kepala ditundukkan sehingga badan kelihatan seperti bola berbentuk bulat. Jadi jangan bergerak dan anda akan terapung. Jadi itu merupakan antara dua teknik yang dapat digunakan bagi aktiviti keyakinan di air. Baiklah, sekarang mari kita tonton satu klip video berkaitan aktiviti keyakinan di dalam air. Baiklah, berdasarkan klip video yang telah kita tonton tadi, kita dapat lihat yang pertama, para peserta memakai life jacket ataupun jaket keselamatan. Jadi jaket keselamatan ni amat penting untuk kita titik beratkan apabila melakukan sebarang aktiviti dalam air. Kedua, sebelum para peserta melakukan aktiviti apungan air, mereka berlatih kawalan nafas ataupun ketahanan nafas dahulu. Setelah melakukan aktiviti kawalan nafas, barulah beralih posisi tubuh sama ada hendak melakukan aktiviti apungan air secara menyarap ataupun merebahkan badan mereka secara terlentang. Jadi aktiviti ini mampu mengatasi ketakutan seseorang individu dan menambahkan tahap keyakinan apabila melibatkan aktiviti air. Jadi aktiviti keyakinan air ini amat penting sebagai seorang guru untuk berani mencuba sesuatu yang baru dan keluar daripada comfort zone ataupun zon selesa mereka. Jadi ini mampu melatih tahap keyakinan mental dan fizikal seseorang guru untuk menghadapi liku-liku cabaran yang akan datang kelak. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya simpulkan berdasarkan klip video keyakinan air. Baiklah, seterusnya merupakan aktiviti kayak.
Berikut merupakan antara peralatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti kayak. Yang pertama sudah pastinya jaket keselamatan, kayak, whistle, topi keselamatan, kasut air, kompas, tali keselamatan dan yang terakhir deck dry bag. Seterusnya kita beralih pula kepada langkah keselamatan semasa berkayak. Yang pertama, memastikan setiap peserta memakai jaket keselamatan. Yang kedua, elakkan mendekati batu karang, perahu, kapal dan lain-lain. Yang ketiga, pastikan kayak dan pendayung dalam keadaan baik. Yang keempat, bawa kotak pertolongan cemas. Yang kelima, kita perlu periksa airbag dalam kayak. Dan yang terakhir, bawa repair kit atau alat-alat keselamatan. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan simulasi bagi teknik-teknik dalam berkayak. Baiklah, kayak berada di sebelah kanan, kemudian kaki kanan akan masuk dahulu, diikuti oleh kaki kiri. Setelah kedua-dua kaki masuk ke dalam kayak, barulah duduk. Baiklah, yang pertama merupakan cara mendayung kayak ke hadapan. Seterusnya, cara mendayung ke belakang. Seterusnya, dayungan sisi. Apabila kita hendak pergi ke sebelah kanan, kita perlu kayuh di sebelah kiri sahaja. Manakala untuk pergi ke sebelah kiri, kita perlu kayuh di sebelah kanan sahaja. Yang terakhir merupakan rafting di mana ketua akan mengangkat pedal untuk memberi arahan supaya kayak yang lain akan mendekati dan bergabung. Baiklah, berdasarkan aktiviti keyakinan di air dan juga kayak yang telah pun saya laksanakan, refleksi yang dapat saya simpulkan iaitu saya sebagai guru perlu mempunyai keyakinan yang tinggi, nilai keberanian serta tidak mudah putus asa. Hal ini kerana sebagai seorang guru kita perlu yakin ke hadapan untuk menyampaikan ilmu serta perlu berani untuk bercakap di hadapan. Kerana jika seorang guru itu mempunyai tahap keyakinan yang rendah, tidak berani mencuba dan mudah putus asa, seorang guru itu tidak dapat maju ke hadapan untuk melahirkan anak murid modal insan kelas pertama. Baiklah, jadi apa yang saya dapat katakan, aktiviti ini mampu melatih keyakinan dalaman dalam diri seorang guru, tahap keyakinan yang tinggi serta dapat membuatkan seorang guru itu keluar daripada zon selesa. Jadi hal ini mampu melatih ketahanan diri mental dan juga fizikal sebagai seorang guru untuk melalui cabaran yang akan datang sewaktu memasuki alam pekerjaan. Kerana bila seorang guru itu keluar untuk menghadapi alam pekerjaan yang sebenar, akan datang pelbagai rintangan, liku-liku cabaran yang perlu dihadapi. Oleh itu, apabila seseorang guru itu telah mempersiapkan dari segi mental dan fizikal, hal ini mampu membuatkan seorang guru itu tidak mudah putus asa apabila berhadapan dengan pelbagai situasi dan cabaran yang akan datang. Baiklah, itu sahaja refleksi yang dapat saya simpulkan berdasarkan kedua-dua aktiviti tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.